Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Terima kasih tuan pengacara majlis yang dimuliakan Tuan Haji Abdul Karim bin Ma'asil dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang saya hormati, ketua imam dan seluruh pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam poket kita, di dalam genggaman tangan kita, kebanyakan sekarang ni dia ada handphone. Semua orang lah boleh kata ada handphone, yang kita panggil sebagai smartphone. Dalam bahasa Melayu kita, telefon pintar. Dulu-dulu telefon ni bodoh, sekarang baru pintar. Sebab lawan kepada telefon pintar ialah telefon bodoh. Baik, apa makna smartphone? Smartphone terlalu pintar handphone. Boleh tengok televisyen. Sekarang tak payah lagi tengok TV, tengok televisyen melalui smartphone. Tuan-tuan, hari ini orang buat Facebook, FB Live. Satu dunia orang boleh tengok ceramah malam ni menggunakan smartphone. Dia orang guna kamera, abang haji kita ni guna smartphone. Dulu kamera ni tuan-tuan ambil gambar orang, macam cerita 6 Jahanam. P. Ramlee berlakon jadi 6 Jahanam. Cuba tuan-tuan tengok kamera dia macam mana. Dia ambil selimut lagi, meletup api dia, baru boleh ambil gambar. Sekarang nak ambil gambar guna smartphone. Dan kedai gambar sekarang dah tutup dah. Tak ada lagi dah kedai Kodak, tak ada lagi dah Agfa ke Ekfa ke, tak ada lah. Sekarang ni tuan-tuan, orang ambil gambar guna handphone, orang cuci sendiri di rumah. Dan gambar tu pula boleh buat macam-macam daripada gambar handphone. Agak-agak muka tak cerah, gelap muka tu, tak payah pakai kup putih dah opah, guna kamera je opah. Dia boleh adjust muka opah ni jadi flawless. Subhanallah. Canggih tak canggihnya kamera smartphone ni. Muka hidung kita ni tuan-tuan elok je, dia boleh ubah jadi hidung kucing. Kepala ni boleh jadi berasak beranak pinak kepala tu dengan tanduk dan sebagainya. Sekarang kalau nak bayar bil elektrik, bil telefon, tak payah beratur di post office. Kita hanya boleh bayar online daripada telefon kita. Agak-agak kita nak tahu baki dalam bank, berapa banyak duit kita, telefon boleh bagi tahu. Nak hantar duit pada anak duduk di Johor, transfer daripada handphone saja. Canggih betul handphone ni, subhanallah. Abang-abang yang rajin balik kampung, nak tahu jalan sesak tak sesak, handphone boleh bagi tahu. Ni cuti tai pusam ni, nak balik kampung, jalan mana yang jam, jalan mana yang tak jam. Handphone melalui wazir dia bagi tahu pada kita. Subhanallah, canggih betul handphone ni. Abang-abang yang rajin duduk di hotel. Di hotel ada orang yang jahat. Dia letak kamera kecil opah, dia rakam opah mandi pak. Jaga-jagalah opah masuk hotel. Opah mandi pakai apa? Tak pakai apa ustaz, lagi dia rakam pak. Jadi nak tahu mana satu kamera tu tersembunyi, handphone ni dia boleh buat detect. Dia ada detektor ni, dia boleh cek mana kamera handphone, kamera hidden yang duduk tersorok untuk mengambil gambar kita. Pendek kata tuan-tuan, tak rugilah beli smartphone. Tak rugi tuan-tuan. Macam-macam benda dia boleh buat. Dengar radio boleh, tengok TV boleh, tengok wayang boleh, baca Quran boleh.
Tak payah sekarang tengok radio, beli radio dah. Ada handphone, pasang saja ayat Quran 24 jam dia pasang dalam rumah kita. Nama dia apa? Smartphone. Pergilah beli. Murah aja 2-3 ribu dah dapat. Ada je nama Samsung, ada je nama Samsung. Ada je nama hardware. Saya pemenung juga. Ni jenis apa makcik? Handphone makcik ni? Hardware kata dia. Hardware ni tempat beli paku. Rupanya Huawei. Dia sebut hardware bunyi tuan-tuan. Nah, belasalah bang. Ada handphone nama dia iPhone. Ada yang panggil Oppo. Pakailah apa pun canggih. Besok kita beli satu. Makcik beli satu. Dah canggih sangat, beli satu. Simpan dalam kotak. Line tak pasang, buka pun tidak. Soalan dia, smartphone ni berguna tak pada kita? Kalau tak ada line, kalau tak pakai, kalau tak guna, smartphone ni ada faedah tak? Tak ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Yasin wal Quranil Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang smart. Al-Quran tu lagi smart daripada handphone. Demi Al-Quran yang smart, Allah bersumpah Al-Quran itu smart, sangat canggih. Kalau tak pakai, duk simpan saja dalam almari, guna tak Quran tu? Tak guna apa. Boleh faham tak saya nak cerita ni? Punya jauh Samsung, hardware semua. Saya nak cerita bahawa Allah Ta'ala sebut Al-Quran tu canggih, smart, bijak. Tetapi berapa ramai yang pakai Quran untuk dia hidup dalam dunia? Dia cuma simpan dalam peti, simpan dalam kotak, simpan atas rehal, baca pun tidak, faham pun tidak, tak jadikan sebagai petunjuk. Bila nak nampak Quran tu cerdik? Bila nak nampak Quran tu pintar? Bila nak nampak Quran tu boleh tolong kita? Sebab itu tuan-tuan, kena cari jalan macam mana kita nak jadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Fussilat ayat 44. Tuan-tuan buka di dalam surah Fussilat ayat 44. Kisah dia apa? Kisah dia orang Arab Quraisy bertanya kepada Rasulullah, apa kelas engkau Muhammad orang Arab, kami orang Arab, tiba-tiba diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Maknanya Al-Quran ini Muhammad engkau yang buat, sebab engkau tu orang Arab. Engkau tu orang Arab, engkau buatlah Quran, engkau kata Quran ni Allah yang turunkan, padahal engkau yang buat sebab engkau Arab. Quran pun Arab. Kalau betul-betul Quran ni Allah yang turunkan, mestilah guna bahasa lain, bukan bahasa engkau. Orang Arab pertikaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab kata dia Nabi Muhammad Arab, Quran pun Arab, maknanya Nabi yang buat. Maka Allah jelaskan dalam surah Fussilat ayat 44, kalaulah diturunkan Al-Quran dalam bahasa lain, pasti pula engkau bertanya, kenapa Quran diturunkan dalam bahasa lain? Kami orang Arab, mana kami faham bahasa lain? Inilah dia tuan-tuan orang Arab Quraisy. Turun bahasa Arab pun tak nak terima, turun bukan bahasa Arab pun tak nak terima. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat 44, Allah Ta'ala kata apa? Kami turunkan bahasa Arab di dalam Quran dalam bahasa Arab, bukan bahasa A'jamiyun, supaya kamu memahami bahasa Al-Quran, supaya kamu faham apa yang disebut. Memahami apa yang disebut, menerangkan apa yang disebut, dipanggil apa? Fussilat. Kalau orang tanya pada kita, memahamkan orang dengan baik supaya orang itu faham, dipanggil apa? Fussilat. Al-Quran itu fussilat. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala nak bagi tahu, kalau kita nak bercakap tentang agama kepada orang lain, kalau kita nak memahamkan orang lain tentang sesuatu perkara, gunakanlah bahasa yang orang itu faham. Itu dipanggil fussilat. Saya ni orang Arab, tuan-tuan. Mari ceramah pada tuan-tuan Datuk Keramat orang Melayu. Saya berceramah 100% dalam bahasa Arab. Nampak fussilat ke tidak saya? Tak nampak. 5
Yang lain begini. Dia kata apa, Mat? Entah, aku angguk je, kata dia. Tak angguk nampak bodoh pula, kata dia. Sebab itu nak memahamkan orang, gunakan bahasa dia. Saya ni pensyarah universiti, prof, doktor, bercakap bahasa universiti. Tiba-tiba saya pergi ceramah dalam kampung, guna bahasa universiti. Pedagogi, metodologi. Tuan-tuan, makcik, kita nak metod yang terbaik. Udah metod pula dah. Opah di kampung tanya tu metod tu apa? Yang kecil-kecil tu apa? Kontot, kata dia. Dia tak faham. Sebab itu kalau kita masuk dalam bidang ini, fusilatnya cara ini. Bercakap pada orang ini, fusilatnya cara ini. Ini orang bijak. Al-Quran itu bijak. Dia menurunkan satu ayat yang semua orang boleh faham. Saya ni tuan-tuan, saya orang Perak. Bila saya berceramah dengan tuan-tuan, saya tak boleh guna bahasa Perak walaupun saya orang Perak. Bukannya tuan-tuan faham pun. Sikit-sikit faham lah. Dah hangat pijo. Udah bergeleweh rasanya. Tak semenyok rasanya. Apa ke benda ustaz tu cakap? Tak faham. Saya ni orang Banjar, datang ceramah di KL guna bahasa Banjar. Mana tuan-tuan faham? Nah, ayo hak bersurahan. Kula ani reng napa anta kureng ni. Kita ni kula kita ni semua ni Banjar belakang ni. Perasaan belakang Banjar ni apa ada berenai ni. Apa kejadah pula ustaz ni cakap. Tuan-tuan bukannya faham. Jadi nak memahamkan orang, gunakan bahasa orang itu. Bila gunakan bahasa orang itu, maka orang itu faham. Maka faham itu dipanggil fusilat. Jadi tuan-tuan, seorang penceramah yang bagus, seorang yang bagus ialah yang berusaha memahamkan orang ni.